Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Hafizi Rosli. Dan dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu hari ini kita ingin memberi tumpuan kepada isu keselamatan makanan yang mana menyedari sejak kebelakangan ini negara menyaksikan kekurangan bekalan beberapa jenis makanan seperti telur dan juga ayam. Dan ini pastinya menuntut satu tindakan yang proaktif dari kerajaan dalam memastikan bekalan makanan negara itu cukup untuk kegunaan domestik. Jadi apa yang kerajaan perlu lakukan untuk memastikan keterjaminan keselamatan makanan negara? Bagaimana kaedah yang perlu dilakukan untuk tambah hasil ternakan ataupun tuaian ini? Dan untuk itu kita akan bersama dengan dua individu yang terlibat secara langsung dalam industri pertanian, peladangan dan juga penternakan sendiri. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan teknologis IR Saiful Muhammad Daniel Halim, pengurus operasi Eastern Agro and Farming. Dan kami juga cuba untuk dapatkan seorang lagi iaitu Azizul Julirin, pengarah urusan kundasan Aquafarm yang saya percaya selepas ini kita akan dapatkan. Tapi kita nak mulakan perbincangan kita kepada Daniel terlebih dahululah. Mungkin Daniel dapat ceritakan sedikitlah pengusahaan apa yang Daniel jalankan yang difahamkan merupakan penternakan lembu. Jadi pada ketika ini mungkin ada kesulitan utama yang memerlukan langkah penyelesaian segera serta apa yang diharapkan kepada kerajaan untuk membantu pemain industri seperti Daniel sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk maklumat, Eastern Agro and Farming Sdn Bhd yang terletak di Cupi ini, kami menjalankan perniagaan adalah ternakan ruminant yang mana ternakan seperti lembu di sini dan juga kambing. So di sini merupakan negeri Perlis merupakan negeri yang bersebelahan dengan Thailand di mana kebanyakan ternakan yang diimport masuk ke Malaysia adalah melalui negara Thailand. Di sini di pintu masuk sempadan di Perlis adalah di Padang Besar dan melalui negeri Kedah di Bukit Kayu Hitam. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan sedikit mengenai situasi industri ternakan daging di negara Malaysia ini, di mana kita di bawah kementerian, dulu dipanggil Kementerian Agriculture dan Food Industri Makanan, dan di mana sekarang telah berubah, dijenamakan semula menjadi Kementerian Agriculture dan Keterjaminan Makanan. Mengapa kerajaan baru ini secara drastik menukar menjenamakan semula kementerian ini daripada MAFI kepada MAFS adalah disebabkan kita sekarang ni menghadapi satu fenomena ataupun satu isu berkaitan dengan food security. Sebelum itu saya ingin fokuskan kepada industri makanan, iaitu industri daging segar, di mana daging segar Malaysia ini amat kurang, bawah daripada 50%. Di mana di bawah kementerian, di bawah Jabatan Statistik Malaysia, di mana Jabatan Perangkaan Malaysia ini telah merangka dan itu dipanggil SSR, Self Sufficient Ratio, di mana Self Sufficient Ratio ini telah merupakan satu mekanisme untuk menunjukkan keperluan daging tersebut kepada penggunaan dalam negara, di mana SSR ini merupakan kadar sara diri untuk agriculture community yang merangkumi tanaman, perikanan dan juga ternakan hidup. Untuk makluman, di mana daging segar ini, industri daging ini sejak kebelakangan 5 tahun ini amat merosot. Saya start daripada 2017. 2017 SSR untuk daging adalah 25.5%. Kita tengok pada 2018 dijatuh kepada 23.9%. 2019 jatuh lagi kepada 23.7%. 2020 jatuh kepada 22.2%. Dan tahun lepas 2021 jatuh agak drastik, iaitu 18.9%. Ini menunjukkan kita punya SSR ni untuk industri daging ini terus jatuh. Dalam tempoh 5 tahun ini jatuh. Kita dapat lihat, mungkin kita sebagai rakyat biasa kita tak tahu apa itu SSR, apa itu keperluan daging ini kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Sebagai contoh, kita ambil Misbah. Kalau kita hanya jumlah penduduk Malaysia lebih kurang 28 juta orang, so kita hanya mampu menampung sebanyak 18.9% sahaja daging yang diusahakan sendiri oleh masyarakat Malaysia.
Yang selebihnya itu untuk mencapai 100% mencukupi keperluan daging kepada rakyat Malaysia, kita terpaksa import daripada luar masuk ke dalam. Ya. Itulah penerangan sedikit mengenai SSR ini, di mana kita mengawal keadaan ini. Ada banyak faktor-faktor dia. Okey. Nanti saya akan terangkan lagi apakah faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Apakah cabaran-cabaran daripada kami dari segi industri ternakan ini, apakah cabaran-cabaran untuk kami berkembang, untuk kami beraya maju, untuk kami beraya tahan di dalam industri dan cabaran ketika ini. Ya, Daniel, kita juga nak tahulah bagaimana agaknya negara ini boleh mengusahakan makanan sendiri supaya kurang kebergantungan daripada luar ataupun import itu. Adakah pengurusan ladang ternakan ini boleh bergerak ke arah digitalisasi, kerana itu perkara utama ketika ini, dan penggunaan kuasa mesin misalnya untuk memudahkan lagi pengurusan operasi? Betul. Sekarang kita tahu negara sedang melangkah ke IR 4.0, Industry Revolution 4.0, yang mana kita telah mengoptimalkan teknologi Internet of Things, contohnya automasi dan pendigitalan. Di dalam industri ternakan ni saya nampak dua perkara R&D lah, contohnya kita boleh implement, kita boleh melaksanakan di dalam bidang peternakan. Satunya AI. AI ni adalah, ada dua AI dalam peternakan ni. Saya nampak kita boleh implement dua AI. Satu, Artificial Intelligence, yang mana kita mengoptimumkan penggunaan mesin. Dan satu lagi, Artificial Insemination, yang mana itu adalah permanian beradas yang menggunakan kita cari semen yang terbaik, iaitu baka-baka lembu yang terbaik. Okay. So kita menggunakan satu teknologi dipanggil teknologi AI ni. Kita masukkan semen ke dalam induk betina, yang mana induk betina ini akan bunting dan akan menghasilkan anak yang terbaik, anak lembu yang terbaik, yang mana kalau kita katakan kualiti lembu yang terbaik, walaupun lembu itu seekor, adalah bagaimana kita nak menentukan lembu itu terbaik adalah dari segi body score dia. Maksudnya dari segi rangka dia, rangka besar. So bila rangka besar, dia boleh menghasilkan daging yang banyak. Yang keduanya adalah dari segi dia punya ketahanan terhadap penyakit. Kita faham negara kita ni kerap kali dilanda dengan musim tengkujuh. Bila musim tengkujuh, kita punya keadaan sekeliling ini lembap. So bila lembap ni, bakteria, alga dan penyakit virus mudah untuk merebak dan membiak. Jadi lembu-lembu yang mempunyai daya tahan terhadap penyakit ini diperlukan. Satu lagi, lembu itu yang dia sebagai lembu pembiak lah. Lembu pembiak kita perlukan produktiviti dia tinggi, iaitu kadar kelahiran dia tinggi. Kita tak nak lembu yang kita bawa masuk nanti ataupun kita bela kat Malaysia ini, dia mengambil masa yang lama untuk bunting. Untuk makluman, standard untuk ternakan, iaitu lembu untuk bunting, lebih kurang macam mana manusia juga, iaitu lebih kurang 9 bulan lebih. Okey, baik, itu cerita sebesikitlah mengenai industri penternakan ini yang dibawakan oleh Daniel sebentar tadi. Tapi kita juga nak melihat kepada industri pertanian, dan kita juga seperti dijanjikan kita bawakan Azizul Julirin, pengarah urusan Kundasang Aqua Farm, bersama dengan kita pada ketika ini. Azizul, boleh dengar Azizul? Ya, boleh. Baik Azizul, pertama sekali kita nak tahu jugalah, kita sekarang ni menghadapi mungkin isu kepada keselamatan makanan dalam negara kita, dan sektor pertanian juga turut terlibat secara langsung dalam isu ini. Bagaimana agaknya kesulitan yang pertama, dan juga bagaimana agaknya mungkin langkah yang perlu dimainkan oleh kerajaan untuk kita mengoptimumkan lagi hasil-hasil pertanian dalam negara kita supaya penggunaan domestik itu cukup sebenarnya, Azizul? Baik, terima kasih. Pada waktu ini, sayuran yang dikeluarkan di Malaysia, atau saya ambil konteks di negeri Sabah misalnya, di mana Kundasang adalah pengeluar sayuran bagi Kepulauan Borneo, dan sayuran ini masih lagi tidak mencukupi dengan keperluan penduduk setempat. Bahkan untuk kita bawa kepada Sarawak, kepada negara Brunei yang terdekat juga tidak mencukupi. Mengikut daripada statistik yang dikeluarkan, kita baru saja mengeluarkan seluruh Malaysia, kita baru mengeluarkan kobis saja baru 40%. Jadi selebihnya 60% itu kita import daripada luar. Bermaksud kalau anda pergi ke KFC, boleh saja ada 10 order, 4 order tadi daripada Malaysia, 60% order itu adalah kobis yang datang daripada luar negara, Oslo contohnya. Bermaksud tanaman makanan sayuran ini sendiri
masih belum begitu mencukupi walaupun kita maklum ada banyak sayuran lain terutama sayuran berdaun jangka masa pendek boleh ditanam dengan pelbagai teknologi, pelbagai keadaan, pelbagai cuaca sudah mencukupi. Tetapi tanaman sayuran contohnya seperti kobis yang seperti saya katakan tadi antara sayuran yang paling banyak kita gunakan bagi keperluan penduduk masih belum mencukupi. Jadi di peringkat kerajaan sebenarnya perlu untuk menyediakan pelbagai insentif dan ini saya juga sebut berulang kali. Isu keterjaminan makanan ini bukan hanya dapat diselesaikan hanya dengan kita bagi macam Panadol bagi makan Panadol hari ini selesai masalah. Tapi sakit sebenarnya tu tak disembuhkan. Contoh macam sekarang isu telur kan. Bagus untuk kementerian mengimport telur daripada India misalnya, tapi hanya akan dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam tempoh waktu yang sangat singkat. Akan datang macam mana pula? Jadi rantaian pembekalan dan pengeluaran ini perlulah diselesaikan bermula daripada perkara paling asas. Antara yang saya selalu sentuh ialah tentang bagaimana kita sepatutnya menjadi pengeluar kepada biji benih kita sendiri. Kerana pada waktu sekarang biji benih pun 100% kita ambil daripada luar negara. Jadi kebergantungan biji benih sekiranya berlaku lagi macam COVID-19 ataupun ada isu logistik dan sebagainya, biji benih tidak sampai ke tempat kita. Jadi apa yang kita nak tanam? Apatah lagi pada waktu sekarang kebanyakan petani ini saya boleh andaikan majoritinya menjalankan kaedah pertanian secara konvensional. Jadi kebergantungan kepada input pertanian yang sangat tinggi seperti baja dan racun itu yang saban hari meningkat ini telah menyebabkan ramai pemain industri atau penanam sayuran sebelum ini terpaksa untuk mencari sumber pendapatan yang lain ataupun rasanya mereka tidak mampu bertahan dalam industri ini. Jadi kerajaan perlu untuk menyelesaikan rantaian pembekalan pengeluaran daripada awal, daripada mulai pada biji benih, kemudian menghasilkan baja yang lebih baik, yang lebih murah, yang lebih berpatutan, mampu milik, dan seterusnya menyediakan juga fasiliti pasca tuai ataupun stok pengimpal ataupun stockpile agar makanan-makanan yang kita boleh hasilkan pada satu masa yang berlaku lambakan ini kita boleh simpan dan kita boleh tunggu sehingga waktu yang diperlukan baru kita keluarkan sayur-sayuran ini supaya sayuran ini tidak menjadi lambakan pada satu masa dan pada satu masa pula dia berkurang. Jadi dia perlu ada tempat untuk kita mengimbangkan antara pengeluaran dengan keperluan penduduk Malaysia sendiri. Ya, Azizul bercakap berkenaan dengan bekalan makanan yang berlebihan itu. Misalnya kalau sayuran itu ada lifespan ataupun mungkin jangka hayatnya. Bagaimana sekiranya mungkin penjelasan ini dapat diberikan kepada penonton. Sekiranya hasil itu tidak terjual, ke mana ia akan disalurkan? Adakah ada inovasi-inovasi lain yang akan dijalankan misalnya? Baik, buat masa ini saya tidak nampak begitu banyak inovasi yang dijalankan untuk mengolah hasil sayuran yang berlebihan ini. Yang ada sekarang cumalah sayuran yang berbuah, contohnya tomato, cili, dia diproses menjadi sos, puri dan sebagainya. Tetapi bagi sayur-sayuran yang berdaun, masih agak kurang inovasi-inovasi yang diketengahkan ataupun galakan-galakan inovasi bagi mengolah tanaman-tanaman ini agar dapat dipanjangkan tempoh hayatnya sebagai produk hiliran. Pada waktu sekarang sebagai contoh kobis kerana di kawasan tanah tinggi ini seperti kami ini biasanya pengeluaran kobis, Cameron Highland dan sebagainya. Pada satu masa bila berlaku lambakan, dia harga jadi terlalu murah. Sampaikan untuk sayur-sayuran yang grade C dan ke bawah petani sudah rasa tidak perlu bawa ke pasar sebab di pasar berlambak grade A, grade B yang tidak terjual. Jadi inovasi yang ada sekarang ialah apa yang dibuat juga dengan libat urus bersama dengan industri yang sama adalah mengolah kobis tadi menjadi serunding, menjadi jeruk dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu yang bukan pada waktu sekarang dia hanya menjadi sebagai ekonomi perusahaan akar umbi, tetapi sekiranya dia harus berdanakan dan dikomersialkan. Saya kira dia boleh supaya mengatasi masalah lambakan pada sesuatu masa yang akan berlaku nanti. Terima kasih. Ya, baik. Itu antara permasalahan-permasalahan yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan sebenarnya bagi membantu pemain-pemain industri yang sebenarnya menjadi tulang belakang dalam memastikan isu keselamatan makanan dalam negara kita terus terjamin. Dan pasti yang selepas ini banyak lagi kita nak bincangkan bersama dengan dua pemain industri dalam sektor pertanian, peternakan dan juga peladangan ini. Tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baru. Hari ini kita berbincangkan berkenaan dengan Perkukuh Jaminan Keselamatan Makanan Negara. Kita ada dua tetamu hari ini untuk berbincangkan berkenaan dengan topik ini. Kita bersama dengan teknologis Syaiful Muhammad Daniel Halim yang merupakan pengerusi operasi Eastern Agro and Farming, dan juga kita ada Azizul Julirin yang merupakan pengarah urusan Kundasang Aqua Farm. Kita nak berbalik kepada Daniel. Daniel tadi ada menjelaskan sedikit beberapa cabaran yang dihadapi selaku peternak lembu, tapi bukanlah secara keseluruhannya. Mungkin ada faktor-faktor ataupun cabaran lain dalam pembiakan lembu ini, terutamanya melihat kepada baka sedia ada. Adakah ia cukup baik ataupun memerlukan R&D baka supaya dapat mengoptimumkan hasil ternakan? Adakah itu antara cabaran yang dihadapi ketika ini? Okey, baik. Untuk makluman, baka-baka yang sedia ada dekat Malaysia ini adalah kebanyakannya adalah baka iaitu KK, Kedah Kelantan Cross, dan baka Brahman Cross, di mana baka-baka ini sudah diadaptasi dengan keadaan dan persekitaran Malaysia, di mana lembu-lembu ini mampu sustain, mampu bertahan dengan keadaan dan cuaca di Malaysia. Untuk jenis baka, pada saya tak ada menjadi masalah. Yang menjadi masalah bagaimana kita ingin sustain, ingin menjaga ternakan ini supaya dia lama di Malaysia ini. Sekarang ni antara cabaran utama dari segi dari kami dari industri ternakan ni adalah kos makanan, di mana kalau kos makanan ini melambung tinggi, itu sukar untuk kami untuk membuat penjagaan untuk membela ternakan ini sehingga sampai masa untuk dijual. Ya, itu saya kata tadi yang pertama, isu utama ialah kos makanan ternakan. Okey, di sini saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan perlu mengawal kos material import seperti soya, gandum, bijirin dan lain-lain bahan ternakan, bahan-bahan mentah dalam menghasilkan pellet. So pellet ini penting kerana pellet ini seperti suplemen yang mengandungi vitamin dan nutrisi yang mencukupi supaya ternakan ini dapat sihat dan menghasilkan daging yang berkualiti. Untuk makluman harga makanan untuk ternakan, saya ambil contoh sebagai tahun lepas punya musim raya haji ada kenaikan sehingga 4 kali, di mana peratusan tu daripada harga asal tu 10 ke 15%, terutamanya menjelang musim perayaan. Ini merupakan satu cabaran paling utamalah dari kami pemain industri, iaitu kos makanan. Selain itu, saya ingin cadangkan kepada pihak kerajaan untuk wujudkan harga shilling bagi makanan ternakan terutamanya pellet ini supaya industri ini mampu berkembang sekaligus menjamin kualiti ternakan. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan isu kartel. Okey, bagi menggalakkan persaingan sihat, kerajaan perlu melaksanakan inisiatif bagi menghapuskan kartel dalam sektor agro makanan dan keperluan asas bagi mengelakkan industri ini dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. So dalam masa yang sama dengan kita menghapuskan kartel ini, kita dapat menggalakkan usahawan muda untuk mencebura bidang ini kerana usahawan muda yakin mereka mampu bersaing dengan pemain-pemain industri yang dah lama bertapak di dalam sektor penternakan ini. Okay. Ya, bagi pemain industri penternakan, mungkin isu bekalan makanan bagi lembu dan sebagainya itu menjadi isu utama sekiranya harga makanan ini ataupun harga untuk mendapatkan pellet dan sebagainya tinggi, maka terpaksa dijual dengan harga yang tinggi. Tapi kalau kita melihat kepada industri pertanian, sebagai contoh Azizul mengusahakan tanaman sayur-sayuran, bagaimana Azizul melihat dalam kita nak mengoptimumkan penggunaan teknologi moden sebagai contohnya? Adakah ia sedikit sebanyak akan memastikan harga hasil tuaian itu dapat diselaraskan ataupun tidak ada berlaku kenaikan dan sebagainya, ataupun bagaimana sebenarnya? Dan kita nak memastikan rakyat tidak terbeban dengan harga yang begitu tinggi dan sebagainya, Azizul. Okey, baik. Saya bersetuju dengan penggunaan teknologi akan mampu mengurangkan kos pengeluaran oleh petani sendiri. Dan kita kena maklum di Malaysia sekarang kebanyakan pengeluar makanan ini adalah terdiri daripada petani-petani kecil, yang mana mereka ini kebanyakannya mengusahakan kawasan-kawasan tanaman di kawasan luar bandar atau pinggir-pinggir bandar. Dan bagi mereka yang mengusahakan pertanian berteknologi seperti yang saya usahakan sekarang masih sangat kurang. Jadi teknologi ini kita boleh gunakan dalam pelbagai aspek, sama ada kita upgrade sistem tersebut daripada pertanian konvensional kepada pertanian yang moden, sama ada aquaponik, hidroponik ataupun vertigasi, yang mana boleh mempunyai ketepatan kaedah pertanian yang lebih baik
ketepatan penggunaan baja, input pertanian, selain daripada pengurangan kos pekerja, kos masa dan sebagainya, itu sekaligus akan menghasilkan produktiviti yang lebih baik, lebih berkualiti, tapi dengan kos operasi yang lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bagi petani konvensional yang sedia ada, contoh mengusahakan tanaman atau lahan yang luas, kita boleh berikan peningkatan teknologi dengan mereka melalui penggunaan jentera ataupun mekanisasi. Jadi inisiatif yang dibuat oleh kementerian sekarang, antaranya melalui Lembaga Pertubuhan Peladang, memberikan geran kepada para petani untuk pembelian mesin secara 70-30 misalnya. Pada tahun lepas 50-50. 50 petani, 50 dibayar oleh pihak kerajaan untuk menggalakkan para petani menggunakan mekanisasi, menggunakan mesin-mesin yang sesuai untuk membantu meringankan kos dari segi tenaga, masa dan juga wang ringgit. Jadi ini sekaligus dapat mengurangkan beban kos tadi dan meningkatkan produktiviti. Dengan cara ini kita boleh membantu para petani akar umbi ini agar mereka sentiasa dapat menghasilkan pengeluaran yang konsisten dan juga dapat menstabilkan harga di pasaran. Kenapa harga mahal? Sebab pada waktu tertentu, contoh sekarang waktu tengkujuh, waktu hujan ini, sayur-sayuran tak dapat dikeluarkan. Sebab keadaan di lapangan terlalu becak, susah nak buat kerja, kemudian pada waktu tertentu sayur-sayuran pun membusuk di ladang. Jadi penggunaan teknologi, sekurang-kurangnya contohnya penggunaan teknologi pelindung hujan itu sendiri pun sudah sangat membantu para petani. Jadi inilah yang kerajaan boleh bantu melalui aplikasi peningkatan teknologi dengan pemberian dana ataupun geran-geran khas kepada para petani-petani kecil, dan juga bagi petani yang sudah pun dalam bidang komersial, kerajaan boleh membantu untuk meningkatkan skala pengeluaran mereka lebih besar lagi dengan pemberian insentif ataupun pemberian tanah yang lebih besar, ataupun penyertaan mereka dalam program-program TKPM misalnya, tanaman kekal projek makanan, dengan kawasan yang lebih sistematik dan luas, barulah kita boleh menghasilkan makanan daripada petani kita sendiri. Okay. Terima kasih. Azizul, dalam kita bercakap berkenaan dengan jaminan keselamatan makanan ini, pastinya ia akan mengambil jangka masa yang panjang juga untuk melestarikan kestabilan ataupun keselamatan makanan ini. Bagaimana kita nak meningkatkan lagi penglibatan anak muda dalam bidang pertanian ini? Bagaimana kerajaan boleh memainkan peranan untuk merancangkan lagi program petani moden misalnya, bagi menggalakkan lagi lebih ramai untuk menceburi bidang pertanian ini? Baik, sebenarnya ada 4 perkara yang saya fikirkan di sini yang boleh membantu para petani, khususnya di kalangan agropreneur muda ini, untuk dipertingkatkan dan digiatkan lagi usaha-usaha mereka agar petani menjadi satu kerjaya pada masa ini dan juga pada masa depan. Yang pertama ialah pihak kerajaan sendiri telah pun mewujudkan banyak polisi, antaranya seperti dasar agro makanan negara. Jadi dasar-dasar kerajaan ini kita namakan sebagai accelerator ataupun sebagai pemecut, yang mana dasar-dasar ini sebenarnya sepatutnya bersifat memudah cara. Dan memang pada waktu sekarang ada inisiatif yang telah dibuat seperti pemberian geran agropreneur muda yang masih lagi diteruskan, dan saya kira kerajaan baru juga akan teruskan inisiatif yang sedia ada, pemberian lebih kurang 10,000 ke 20,000 berupa barangan input pertanian, peternakan dan perikanan, dan input juga produk-produk hiliran kepada para petani yang berminat. Jadi petani muda ni dia orang berminat tapi modal tak ada. Jadi dasar kerajaan tadi itu membantu sebagai accelerator pemecut. Yang kedua ialah enabler, pemboleh daya, iaitu dana dan infra yang kerajaan boleh sediakan. Jadi banyak sebenarnya infra pihak kerajaan yang telah diwujudkan sebelum ini, tapi banyak yang terbengkalai. Jadi apa salahnya bagi peluang orang muda berikan harga sewaan yang berpatutan, dan mereka insyaAllah boleh membangunkan tanah-tanah tersebut dengan lebih baik. Yang ketiga ialah driver ataupun sebagai pemacu, iaitu kecekapan urus tadbir daripada penjahat awam sendiri. Pegawai-pegawai di Kementerian Pertanian dan Penjaminan Makanan pada waktu ini dan agensi di bawahnya sangat ramai dan sangat berkredibel sebenarnya. Tetapi mereka perlu lebih cekap. Contohnya mereka perlu turun ke lapangan, dapatkan data, dapatkan maklum balas, berikan apa yang diperlukan, dan mereka lah yang akan menjadi penyampai kepada dasar-dasar dan polisi-polisi daripada pihak atasan, menteri, pengarah, bos-bos dan sebagainya. Jadi kita tak mahu ada satu vacuum atau rantaian tersebut tadi putus. Dan yang keempat juga penting, bukan pihak kerajaan tetapi di kalangan NGO, aktivis, pemain industri yang kita namakan sebagai booster, sebagai penggalak, yang mana kewujudan NGO, organisasi, individu yang berminat dan serius dan prihatin tentang industri pertanian ini perlu juga terlibat sama dalam
menjadikan Ya. ekosistem pertanian ini menjadi satu yang mapan dan membantu keterjaminan makanan negara. Terima kasih. Ya, jadi kita nak lihat juga kepada sektor penternakan juga, terutamanya bagi haiwan jenis ruminan ini. Mungkin Daniel ada cadangan-cadangan yang tertentu, kerana kita tahu Daniel juga telah pun perjelaskan sebentar tadi, bekalan kita ni masih lagi tak cukup, kita terpaksa import, adanya daging sejuk beku dan sebagainya. Bagaimana kita nak rancakkan lagi pemain-pemain industri ataupun kita nak wujudkan ataupun kita nak galakkan lagi lebih ramai anak-anak muda terutamanya melibatkan diri dalam peternakan haiwan jenis ruminan ini, Daniel? Okey, ada beberapa faktor ataupun ada beberapa usaha yang boleh kita galakkan supaya industri ternakan ini lebih rancak. Pertamanya kerajaan sendirilah kena wujudkan satu konsortium ataupun satu organisasi yang mampan dan kukuh seperti mana kita pernah untuk impikan MFC yang sebelum ini. So kita nak satu organisasi di Malaysia ini yang mana menghasilkan daging lembu yang besar yang mampu untuk menampung keseluruhan rakyat Malaysia. Kita tak perlu bergantung kepada negara-negara lain lagi, di mana kita mampu breed sendiri, mampu hasilkan anak-anak yang berkualiti tinggi untuk keperluan masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, sekiranya kita dapat bayangkan contoh macam sebelum ini, kita ada penyakit LSD. Penyakit LSD ini di mana tempoh kuarantin itu dipanjangkan dan satu ketika itu kita menutup sempadan dan lembu-lembu daripada Thailand tidak boleh masuk kepada negara kita. So bayangkan keadaan macam itu bagaimana amat rendah daging untuk kita dapat daripada negara-negara luar terutamanya Thailand. So dengan adanya satu konsortium yang kukuh dan stabil dan dibantu oleh pihak kerajaan dan dipantau oleh agensi-agensi berkaitan supaya tidak berlakunya ketirisan, saya yakin industri ternakan ini akan lebih maju dan mampu untuk menampung masyarakat Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kerajaan untuk mengenal pasti dan mengoptimumkan penggunaan tanah. Di mana kita dapat lihat sekarang ni banyak tanah-tanah kerajaan negeri yang dibiarkan kosong tanpa diusahakan. So di sini saya ingin cadangkan supaya kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah itu dengan mewartakan tanah tersebut supaya penternak ataupun petani ini boleh membuat sewakan atau pajakan untuk mereka melakukan industri inilah, untuk mereka set up industri ini supaya kita sama-sama untuk bangunkan industri ini, tak kisahlah di mana sekalipun. Okey, yang ketiga adalah kita dapat lihat kebanyakannya tanah-tanah kat Malaysia ini kebanyakannya ditebus guna dan ditransformasikan menjadi kawasan perumahan dan sebagainya. Sekiranya tanah-tanah ini digunakan untuk melakukan bangunan semua, kita dapat lihat akan berkurangan sektor-sektor makanan, sektor ternakan ini. Jadi kalau perkara ini dibiarkan tanpa ada perwataan ataupun campur tangan kerajaan untuk mewartakan satu kawasan itu untuk pertanian dan peternakan, saya pasti industri ini makin lama akan makin meredup dan kita akan bergantung kepada import luar. Okey, baik, itu antara cadangan-cadangan daripada kedua-dua pihak, iaitu salah seorangnya merupakan pemain industri daripada industri peternakan dan juga seorang lagi daripada industri pertanian. Terima kasih kepada kedua-duanya, iaitu Syaiful Muhammad Daniel Halim, pengurus operasi Eastern Agro and Farming, dan juga Azizul Julirin, merupakan pengarah urusan Kundasang Aqua Farm. Banyak yang telah pun kita bincangkan. Ini suara-suara pemain industri supaya kerajaan dapat dengar dan juga dapat mengambil tindakan untuk kita pastikan dan juga kita dapat perkukuh jaminan keselamatan makanan negara kita. Dan saya kira perbincangan itu akan mengakhiri Pantau Kerajaan Baharu untuk jam ini. Saya Nur Syazwani Safusyam. Saya Hafizul Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.